Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita bertemu lagi dalam video vlog umrah saya. Semalam saya ada kongsikan tentang cara bagaimana saya kumpul duit lah untuk pergi umrah. Semoga tips yang saya berikan tu, walaupun kata orang tak semua, tak applicable pada semua orang, tapi insyaAllah bagi yang berkenaan mungkin boleh diguna pakai lah. Jadi video pada hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang sedikit lah persiapan saya. Selain daripada pakaian untuk solat, untuk apa tu, kain ihram, tali pinggang, pakaian-pakaian kita lah. Yang itu mungkin saya tak kongsikan. Yang itu mungkin boleh, maknanya bila sahabat-sahabat nak pergi, nanti sahabat-sahabat akan tahulah benda tu. Cuma hari ni saya nak kongsikan beberapa lagi benda-benda yang mungkin kita tak sedar keperluan dia. Okey, saya pun tak pasti sama ada yang saya bawa ni mencukupi ataupun saya perlukan atau tak perlukan, tapi ni hanya persiapan sahaja. Okey, antara yang saya rasa saya nak kongsikan adalah yang pertamanya pasal plug ni. Okey, kalau dekat Mekah, Madinah, dekat overseas ni dia pakai plug yang macam ni, dua ni. Dia bukan macam dia punya soket plug tu tak macam dekat Malaysia. Malaysia ada 3. So saya ada 2 ni. Mungkin nanti satu isteri saya pakai ataupun mana-mana lah. Sebenarnya yang ni adalah plug yang sama masa saya pergi umrah dulu, saya buat benda ni lah. Ada satu lagi yang sahabat-sahabat boleh beli, yang jenis universal macam ni. Untuk Europe boleh pakai ni ada UK spec apa semualah. Universal travel adapter lah, benda ni adapter. So yang macam ni dah ada 2. Okey, kalau kita nak pakai yang dekat Malaysia boleh pakai ni lah. Rasa baik cari yang macam ni lah. Yang ni jenama Sun Life. Ni pun dah lama saya beli untuk kegunaan bateri DSLR saya. Macam ni. So boleh tutup. Dan dekat sini pun ada lagi macam ni. Okey, dia ada yang macam ni. Dia ada yang macam ni. Okey. So buat macam ni satu senang, tapi saya ada 2 lah. Okey, boleh bawa, boleh beli yang macam ni. Kemudian paling wajib charger handphone lah ya. Jangan lupa charger handphone. Kemudian ada apa lagi ya? Okey, dari segi keselamatan beg, saya ada beli mangga kecil macam ni. Ni wife saya beli semalam, mangga kecil. So tiap-tiap beg tu kena ada mangga kecil lah untuk keselamatan, takut dibuka oleh orang kan. Okey, so ni antara keperluan. Kemudian untuk anak saya lah, ataupun mungkin ada keperluan-keperluan lain, saya akan bawa pin ni. Okey, mungkin ada kita perlu kepada pin ni. So boleh bawa lah pin sedikit. Selain daripada tu, untuk tagging bag, ini ada isteri saya beli ribbon. So tak tahu lagi dia nak design macam mana ribbon ni. So mungkin ikat je ke apa, atau macam mana, terpulang pada dia lah nanti. Kemudian apa ya, kemudian ni ada selfie stick ni. So kita pergi sana nak beribadah, cuma mungkin kita ada ziarah dan sebagainya, mungkin ambil gambar, mungkin boleh dapatkan yang kecil macam ni lah. Saya tak beli yang ini. Saya terlupa dulu saya beli handphone, saya dapat percuma. So kebetulan kemar-kemar jumpa. So boleh ni lah, boleh dibawa lah. Rupa dia macam ni. Kecil je. Bolehlah bawa. Nanti saya nak buat video kat sana pun mungkin saya akan perlukan lah benda ni. Kemudian kalau orang perempuan mungkin dia perlukan ni lah. Dia cermin kecil sikit. Okey, mungkin boleh bawa. Apa lagi ya? Okey, selain daripada tu, saya juga ada standby sarung bag ni.
Saya beli dengan harga yang ni 20, lebih kurang nak RM19, 90 sen, RM20 saya beli kat Maiden, sarung luggage. Jenis kain macam ni. So kalau ini option lah kalau nak. Saya pun tak tahu lagi nak pakai atau tak lah, bergantung pada keadaan lah. Kalau perlu nanti saya akan pakai. Dia ada macam-macam warna, boleh cari dekat Maiden Supermarket lah. Okey, sahabat, lain daripada tu, InsyaAllah saya akan buat tali. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya yang dulu 6 tahun lepas. Tapi sekarang mungkin tak perlu, tapi mungkin perlu juga. Satu sebabnya, kalau dekat hotel masa saya kat Madinah dulu, masa saya pergi bawah Andalusia dulu, kita perlukan tali ni untuk jemur kain. So kita akan gantung lah kat mana-mana kan. So perlukan tali untuk buat ampaian dalam bilik. Selain daripada tu, kegunaan tali ni, kalau kita tak buat ampaian pun, kita perlukan, kalau beg kita pecah ataupun muatan banyak, kita tak confident, kita boleh ikat. Kita boleh ikat tali kita, lilit untuk supaya lebih kukuh. So ni kepentingan tali. Okay, lagi kita ada apa? Okay, dari segi okay, tadi ada tali pasal tu kan, pasal kita nak jemur kain. So saya juga ada. Okay, saya tunjukkan apa ada dalam beg sekejap lagi. Okay, tadi saya dah sebut pasal tali. So saya ada beli juga hanger. Hanger ni kita beli jenis yang kecil lah, jangan beli yang terlalu tebal yang besar sebab berat. Beli yang sedikit kecil. Juga di sini saya ada spek baju lah untuk jemur kain nanti. Kenapa kita perlukan benda ni? Sebab dekat sana nak kata orang tu, nak dobikan pakaian tu, satu sebabnya mahal. Sebab di sana dobi tu dia kira helai, dia bukan kira kilo macam kita kat Malaysia ni. Okey, selain daripada tu, barang-barang orang perempuan lah ya. Barang-barang orang perempuan, persiapan orang perempuan, bawa ada, kalau ada nak bawa pad ke apa ke. Kemudian dari segi saya juga ada dalam ni pengorek telinga, apa tu, spek kuku, juga plastik lah untuk letak barang-barang kecil-kecil kan. Kemudian saya juga ada bawa wipe sikit. Saya ada bawa Salonpas, bawa Cool Fever, bawa Vaseline. Vaseline ni penting kat sana. Kalau kulit kering, merekah, kita kena pakai lah. Lepas tu kena ada sedikit macam ni lah, balsam apa. Tadi pun ada, isteri saya ada beli yang lain lagi, ada tambahan. Ada Panadol dengan, dia ada tambah lagi ni beli. Saya rasa macam dah ada, tapi dia beli. Okey, ni untuk sakit-sakit otot. Yang ni untuk luka. Yang ni Panadol lah. Ubat-ubatan sebenarnya dah ada, tapi yang ini ialah kita niat kalau ada, kita jumpa ada sahabat-sahabat satu jamaah kita yang mungkin tak sihat, mungkin kita boleh sedekah lah. Okey, ni barang-barangnya lah. Dan packing elok-elok macam ni, dalam satu plastik. Kemudian ubat-ubatan. Ya, ubat-ubatan sangat penting sebab dekat sana ubat sangat mahal. So saya dah ambil ubat dekat klinik panel saya, syarikat tempat saya bekerja. So saya dah ambil siap-siap. Okey, ubat-ubatan. Kemudian dari segi kebersihan diri, bawalah sabun. Ni kita ada ubat gigi, bro gigi, kena ada lah. Saya bawa anak kecil, mungkin saya ada standby Pampers lah, walaupun dia tak pakai sangat pun sebenarnya sebab dah besar. Kemudian orang perempuan ni, orang perempuan dia perlukan iron. Dia perlukan iron. So beli iron yang kecil macam ni dekat Shopee. Berapa ringgit saya tak ingat, tapi boleh lah, tak besar sangat. Okey, lagi kita ada apa? Okey, kita ada beli ni untuk basuh-basuh, bros, sabun buku, juga ni lah sabun mandi, sabun buku, ni sabun basuh. Okey, saya rasa itu saja. Sebenarnya ada lagi beberapa perkara yang mungkin kemudian saya akan sharekan lah. Okey, setakat ni persiapan yang kita buat lah. Orang perempuan yang barang-barang pun kena ada.
Jangan lupa bawa pad, bawa apa-apalah, panty liner dan sebagainya. Tadi barang elektrik ada sikit. Okey. Sekejap lagi saya tunjukkan apa lagi yang ada. Okey, sahabat-sahabat, berkaitan dengan slipper. Okey, slipper ni elok kita pakai slipper getah lah. Yang lelaki memang kena open macam ni. Memang tak boleh tutup. Memang tak boleh nak tutup Memang kena nampak semua jari kaki. Kena belilah slipper yang elok sikit. Cuma mungkin saya kat sini mungkin saya akan jadikan ni spare atau macam mana, atau slipper buruk satu saya akan bawa sebagai spare. Sebab pengalaman yang lalu abang ipar saya dia hilang dia punya slipper tu. Jadi nak cari slipper tu masalah lah kat sana. Bukan tak ada, tapi nak mencari tu pun satu masalah. Jadi eloklah bawa spare. Dan bagi orang perempuan pun, isteri saya kata dia nasihatkan pakai slipper getah. Belilah slipper getah, crop ke apa ke kan, yang ringan, yang senang, yang selesa dipakai. Sebab apa, kalau pakai kasut yang kain tu kan, bukan tak boleh, tapi apabila kita pergi ziarah ke masjid-masjid, ataupun kita mikat dekat sama ada Tanaim ataupun Hudaibiyah, apa semua tu, dekat sana lokasi-lokasi masjid tu, dia tak, satu dia ramai orang. Satu lagi, dia punya tandas, dia punya tempat wuduk tu memang sangat-sangat tak proper lah. Tak macam Malaysia, dan kita akan rasa bersyukur lah kita berada dekat negara Malaysia ni. Misalnya di Hudaibiyah, ni 6 tahun yang lepas saya pergi. Di Hudaibiyah tu, tempat tu tak ada air pun. Jadi adalah amat penting kita bawa botol air kecil tu untuk kita berwuduk. Dan memang kena pakai kasut getah. Cari yang jenis bergetah, yang getah bukan yang kain. Supaya mengelakkan daripada kotor, basah dan sebagainya. Sebab tempat-tempat tu tempat-tempat yang ramai orang. Dan senang kering lah. Okey. Okey, ni beg-beg yang dah siap. Ada satu beg lagi lah. Yang beg yang tadi tu saya tak kemas habis lagi barang-barang. Okey, ini yang dah siap. Okey, kita nak tengok lah apa persiapan yang saya buat. Okey, ni tagging yang saya buat, yang isteri saya buat tagging, kita laminate, tebuk lubang. Dan ini kita pakai apa tu, pakai kabel tie lah untuk, atau apa-apalah sahabat-sahabat boleh buat. Selain daripada tu, dekat sini ada nama yang isteri saya buat lah. Ini ikut dia lah, dia punya creativity kan. Saya ni mengikut je. Sama juga beg kecil pun ada. Dekat belakang beg pun ada nama lagi, semua nombor telefon. Botol air ni kena bawa botol air kena ada. Cuma dekat airport Malaysia ni nanti kita kena buang air dalam botol, sebab nanti dia akan buang. Tapi daripada airport dekat sana nak balik besok, kalau saya tak silap dia tak ada buang. Malaysia agak strict lah, ikut pengalaman yang lalu. Selain daripada tu, bawalah barang-barang yang penting. Dan bagi anak saya yang kecil tu, nanti beg kecil ni akan dipenuhi oleh mainan dia lah. Anak perempuan pun sama, akan ada mainan-mainan dalam ni. Kita akan bawa juga buku-buku supaya dia boleh menulis, melukis, mewarna dan apa-apalah yang kata orang tu menghiburkan anak-anak yang belum faham sangat ni. Okey, itulah sedikit perkongsian Nanti kalau ada lagi saya akan sambung lah.